Salam sejahtera, selamat datang ke Sedatif X. Baiklah, video ini saya buat untuk menerangkan kepada anda bagaimana cara untuk anda setting Sedatif X versi 4. Nah, seperti biasa, login pergi ke server yang telah kami tetapkan untuk anda semua dan login Sedatif X menggunakan login yang anda telah didaftarkan. Okey, di dalamnya anda akan nampak interface baru Sedatif X berbeza dengan sesi sebelumnya. Jadi secara ringkas bahagian-bahagian ini adalah tentang what is Sedatif X, tentang apa itu Sedatif X, dan bagaimana cara untuk dapat akaun dan bagaimana cara nak pindah milik akaun anda kepada orang lain, semua ada di sini dan video tutorial. Now terus kepada bahagian control panel setting dia. Pertama sekali ada bahagian profile. Nah, di dalam bahagian profile ini anda lihat di sini anda boleh gunakan untuk update password anda, untuk ubah password anda, dan juga kali ini anda boleh gunakan untuk ini. Anda nampak ada satu ruang baru dipanggil domain license. Domain license ini jika anda beli menggunakan unlimited domain, maknanya anda boleh gunakan Sedatif X di mana-mana website, jadi akan tulis unlimited. Tetapi jika anda beli license di mana anda boleh guna Sedatif X di satu website saja, maka di sini adalah kosong dan anda kena typekan domain apa atau website apa yang anda nak skrip anda berjalan. Okey, anda tidak boleh letak skrip anda di website yang tidak didaftarkan di sini. Jika anda letakkan website skrip Sedatif X di website yang tidak didaftarkan di sini, nanti anda akan dapat lihat error seperti ini di website anda. Ya, dia kata you are not authorized to use this script in this domain. Okey. Now seterusnya di sini account expiry akan menyatakan sama ada pengguna lifetime sepanjang hayat atau pengguna tahunan. Kalau tahunan dia akan tulis bila tarikh tamat. Sama juga dalam untuk bulanan, dia akan tulis bila akaun anda akan expired. Now, anda juga perasan di mana kita dah bagikan pada berbagai section, iaitu profile, kita ada target audience dan sebagainya. Di setiap section ada butang update nya sendiri. Pastikan jika setelah anda buat sebarang update, anda setelah buat sebarang modifikasi ataupun menambah maklumat, anda kena tekan update. Okey. Now, seterusnya kita akan pergi pada bahagian target audience. Now, dalam bahagian target audience ini, pertama sekali suka saya nak terangkan bahawa Sedatif X hanya menggoda pengunjung-pengunjung website anda yang menggunakan browser Firefox dan Chrome sahaja. Browser lain kita tak goda. Okay. Now, konsep Sedatif X adalah di mana kita hanya goda seorang sekali sahaja. Kita tak goda, maknanya kalau orang tu telah digoda oleh Sedatif X, dia tidak akan digoda lagi. Okey, kenapa kita buat macam tu? Kerana kita nak memastikan bahawa orang tidak jemu, orang tidak boring, orang tidak berasa pelik apa itu godaan, dan mereka tidak terasa punya mereka sebenarnya digoda. Kita gunakan teknik itu supaya kita dapat menangkap minda separuh sedar pengunjung. Jadi tanpa mereka berfikir panjang, mereka akan digoda dan mereka akan respon kepada godaan kita. Jika kita beri terlampau banyak godaan pada mereka, jadi mereka dah rasa lali dan efektif godaan itu tidak mungkin akan ada lagi. Now, bagaimana cara kita goda satu orang tu adalah dengan dua cara, iaitu kita kenal pasti orang tu telah digoda melalui dua cara. Satu, melalui cookie yang kita tanam di browser mereka. Kedua, melalui IP address yang mereka gunakan. Now, setiap pengguna yang telah digoda, kita akan tanam cookie di dalam browser mereka. So, bila dia datang sekali lagi menggunakan cookie yang sama, browser yang sama, dan cookie itu masih ada, maka dia tidak akan digoda. Kemudiannya, bila digoda juga, kita simpan dia punya IP address. So, bila dia datang sekali lagi, sama ada menggunakan browser yang sama atau browser lain tetapi IP yang sama, mereka tidak akan juga digoda. Itu adalah dua langkah keselamatan yang kita sediakan untuk memastikan yang kita hanya goda seorang sahaja. Now, di situ kita ada di sini. Pertama sekali bahagian target audience, ada cookie yang saya nyatakan tadi. Cookie ini pertama kali jika anda login Sedatif X, anda akan dapat satu standard cookie. Jadi saya sarankan supaya anda tekan generate new cookie supaya cookie anda yang standard ini tidak sama dengan pengguna-pengguna Sedatif X yang lain. Okay, kita nak pastikan bahawa cookie anda lain. Jika sama dengan orang lain, nanti jadi masalah di mana bila orang tu telah pernah digoda oleh pengguna lain di website lain dan mereka datang ke website anda, mereka tidak akan lagi akan digoda kerana dah ada cookie yang sama. Jadi cookie tu kena berbeza. Jadi pastikan tekan generate cookie. Now, cookie juga ada demi jangka hayat. Kita boleh set dekat sini sama ada nak cookie itu jangka hayat 30 hari ke 7 hari ke atau 1 hari. Kalau 3 hari bermakna setelah dalam masa 30 hari automatically cookie itu akan hilang dan mereka ada chance untuk digoda sekali lagi. Begitu juga dengan hari-hari yang lainnya. Kemudian tadi juga saya ada beritahu tentang IP address.
total seduce di sini menunjukkan jumlah yang telah digoda, iaitu bersamaan dengan jumlah IP yang telah kita tangkap, yang kita rekodkan untuk mengenal pasti berapa ramai yang telah digoda. Now, jika anda satu hari anda rasa okay fine, anda telah selesai dengan kempen anda nak tukar kempen lain, anda nak guna untuk tujuan-tujuan lain, jadi adalah digalakkan barulah anda tekan clear seduce log dan juga generate cookie baru, supaya orang yang baru yang anda nak guna nanti mereka boleh digoda sekali lagi untuk benda yang lain. Okey, contohnya dulu orang ini telah digoda untuk katakan untuk klik Facebook. So anda dah selesai kempen untuk Facebook, sekarang nak buat kempen untuk Google Plus pula. So anda nak supaya orang-orang pernah digoda dulu boleh juga digoda kali ni. Jadi anda kena pastikan bila nak buat macam tu, bila anda pilih untuk option baru, contohnya daripada Facebook sekarang nak buat Google Plus pula, anda kena jadi new cookie dan clear seduce log. Okey, jika tidak saya sarankan tak perlu. Okay, now berikutnya ada tentang penerangan tentang seduce incoming URL. Apa itu seduce incoming URL? Di mana kita boleh kenal pasti ataupun kita boleh goda pengunjung website anda yang datang daripada sesuatu tempat. Contohnya kalau orang tu datang daripada search engine, kita boleh goda mereka. Orang tu datang daripada contoh Facebook, kita boleh goda mereka. Orang tu datang daripada contoh sesuatu blog atau blogspot, kita boleh goda mereka dengan cara kita letakkan domain mereka di sini. Katakan kita nak goda pengunjung daripada search engine, kita letakkan nama-nama search engine di sini. Contoh Yahoo .com, contoh Bing.com, contoh Google.com dan sebagainya. Ada banyak lagi ya. So now anda boleh buat macam ni, ataupun dengan satu cara lagi di mana anda tak nak letak nama domain, anda letak contoh macam Google, anda letak Google saja. Kerana apa? Kerana Google ada banyak, ada google.com, ada google.jp, ada google.it dan sebagainya. Sebab berbeza-beza negara ada juga berbeza-beza Google yang tersendiri. Jadi untuk domain tu banyak sangat. Jadi untuk memudahkan, anda juga boleh instead of type google.com, anda boleh just type Google saja. Okey, itu kelebihannya. Tapi kekurangannya pula, bila anda letak Google saja, pengguna yang datang pula katakan daripada satu blog tu kebetulan pula nama dia Google Idea. Contoh blogspot.com, Google Idea.blogspot.com juga akan digoda jika dia datang daripada blog ini. Kerana apa? Kerana ada perkataan Google di dalamnya. Okey, jadi ini anda kena faham, ada pro dan ada con jika anda guna Google saja atau google.com. Nah, keduanya anda juga boleh gunakan konsep di mana anda jika anda nak goda hanya pengunjung yang datang ke website anda, hanya pengunjung yang dah baca pages anda. Kalau dia datang, dia tidak digoda, tetapi bila dia datang, dia baca, dia selak page lain, baru digoda. Jadi macam mana kita nak buat macam tu? Senang. Katakanlah blog anda bernama abc.com kan. Jadi ini blog anda, katakan blog anda abc.com. Jadi anda pastikan bahawa pengguna yang membaca page lain dalam blog anda baru digoda. Jadi anda letakkan nama domain anda di sini. Nampak? Ini menarik sebab sometimes anak tak nak nampak terlalu menonjol yang anda menggoda mereka. Jadi anda biarkan mereka baca dulu. Bila mereka selak je page lain, baru mereka goda. Jadi bila nak buat macam tu, anda letak nama domain dia di sini. Nah, seterusnya anda boleh letak macam-macam domain. Anda boleh letak kombinasi sama ada anda nak goda daripada orang yang buka page lain, ada juga nak goda daripada search engine, daripada Facebook dan sebagainya. Boleh anda letak berapa banyak yang anda perlu, asalkan semuanya satu line, satu teknik, satu line, satu source ni satu line. Okey, now seterusnya adalah bahagian sebelum tu, seduce incoming URL. Jika anda tak letak apa-apa bermaksud, dia tak ada syarat apa-apa, so dia akan goda semua orang. Okey, now seduce country origin juga, anda boleh goda pengunjung yang datang daripada sesuatu benua atau region ataupun negara. Contoh katakan Afrika. Ini adalah semua senarai negara-negara dalam Afrika. Anda nak tambah lagi pun boleh, ataupun anda nak tambah individual negara sahaja pun boleh, terpulang pada anda. Okey, jika anda tak set apa-apa bermaksud, dia tak ada syarat. Jadi semua orang yang datang boleh digoda. Dan seterusnya seduce on time. Seduce on time adalah anda nak supaya dia goda hanya pada waktu tertentu dalam sehari saja. Waktu ini adalah berdasarkan waktu pengunjung ataupun visitor anda, bukan waktu anda, bukan waktu server. Okey, katakan anda nak orang yang digoda itu datangnya, kalau dia datang daripada pukul 2 petang hingga pukul katakan 11 malam, jadi anda letakkan. Jadi bila orang tu datang, selektif akan cek dulu masa tu dia datang pukul berapa. Kalau dia datang pukul dalam masa ini, maka dia barulah digoda. Kalau tidak, dia tidak digoda. Okey, ini juga ada syarat seterusnya. Jika anda tak set apa-apa di sini, bermaksud anda tak penting lah.
Tak payah ada syarat, semua orang masuk waktu bila-bila dia masuk, berkemungkinan untuk digoda. Now, semua setting-setting yang saya nyatakan di atas ini, setelah dia memenuhi syarat-syarat ini, katakanlah daripada 1,000 pengunjung yang ada dalam satu hari, mungkin katakan 700 memenuhi syarat ini. Tak kira apa syarat yang anda letak, ataupun katakan even tak ada syarat. Jika anda letak 100% bermaksud di sini, dia akan goda 100% daripada jumlah yang orang yang telah memenuhi syarat ini. Contoh daripada tadi, saya kata ada dari 1,000, daripada 1,000 tu 700 memenuhi syarat ni. Maknanya ketika anda letak 100% bermakna bukan 1,000, tetapi 100% adalah 700 orang yang memenuhi syarat ini digoda. Jika anda 50%, kata tu atau letak 50%, bermaksud daripada 700 tu separuh daripadanya hanya digoda. Okey, ini anda kena faham konsep dia betul-betul. Now, selesai bahagian ini. Jika anda dah selesai, anda tekan update. Okey, seterusnya adalah bahagian attributes. Attributes ni sangat penting, di mana ini ada mengisahkan tentang cara mana anda nak goda. So kita ada banyak teknik untuk menggoda, dan tujuan-tujuan teknik itu adalah ini adalah seducing purpose, ataupun maksud tujuan anda goda, tujuan untuk ads ke Facebook, Google, Twitter, YouTube. Okey, daripada setiap tujuan ini ada dia punya teknik-teknik dia tersendiri. Contoh katakan saya pilih Facebook like, dalam Facebook sendiri ada berbagai teknik. Okey, bahagian tujuan dan juga teknik-teknik godaan ini kita tak akan sentuh, kita akan sentuh dalam video yang tersendiri. Okey, now kita lompat kepada bahagian seduce after. Seduce after bermaksud kita nak Stratifex tidak terus goda. Katakan kita nak dia orang tu masuk ke website, kita bagilah dia masa sikit baru kita goda. Jika anda nak buat macam tu, jangan anda setkan masa di sini untuk 10 saat ke 20 saat, terpulang pada anda. Tapi jika anda nak immediately dia goda, anda letak 1 saat. Okey, now seterusnya anda juga ada option daripada jumlah-jumlah yang kita dah set tadi di atas bahagian target audience. Katakan ada, tadi saya cakap 700 kan, daripada jumlah itu anda rasa okeylah hari ni saya tak nak banyak-banyak, nanti pelik lah pula. Jadi anda kata saya nak letak, katakan hari ni nak 10 orang je. So Stratifex akan goda 10 orang sahaja dalam satu hari. Lebih daripada itu dia tak goda. So dia akan pergi pada hari berikutnya, hari berikutnya pun sama, 10 orang saja baru dia goda. Lebih daripada kota 10 orang dia tak akan ada. Okey, itu maksud dia. Okay, now dah selesai semua, baru anda tekan update. Okey, now seterusnya adalah bahagian the script. Okay. The script ini adalah di mana script yang setelah anda selesai semua tu, ada dah target audience, adalah set attributes anda, ini adalah script dia. Script ini berubah-ubah. Jika anda buat sebarang perubahan di bahagian target audience, anda akan pastikan yang script ini, anda akan dapati yang script ini berubah. Jadi pastikan bila setiap kali anda buat perubahan dalam target audience, anda copy balik script ini ke dalam website anda dan buang yang lama. Okey, ingat tu. Now script ini anda kena letak di dalam website anda di antara pembuka dan penutup body. Contoh, saya akan bagi satu contoh. Contoh dalam WordPress punya blog, okey, control panel WordPress, anda pergi bahagian, selalunya dari bahagian header.pl di header.php, anda akan buka dan cari perkataan body. Selalunya saya letak macam ni, lebih kecil daripada body, saya tekan next, baru akan nampak tu body. So dia ada pembuka dia, ni ada ni, kat sini line bawahnya tu anda letak, ataupun anda letaklah di mana-mana sehingga antara pembuka ini, pembuka body dengan mungkin nanti kat ujung anda akan nampak penutup body macam ni. Ada letaklah kat mana-mana pun, tak kisah. Okey, itu untuk WordPress. Untuk blogger pula, anda pergi pada bahagian template, anda tekan edit HTML, anda proceed, anda tekan expand widget template, anda cari perkataan body macam saya buat tadi, nampak, letaklah di bawah dia. Ini untuk blogspot. Now sebenarnya lagi ada dapati bahawa skrip ini terlampau panjang. Selalunya bila anda nak memudahkan, sometimes anda nak mudah, tak nak panjang sangat pun boleh. Ada satu teknik yang kita gunakan, iaitu macam ni. Ada copy skrip tadi itu ke dalam satu notepad, satu file text file, dan kemudian anda namakanlah di atas apa juga nama, tetapi dengan hujung .js. Contohnya goda.js. Kemudian dah siap, savekan dia dan uploadkan ke dalam server anda. Setelah anda upload dalam server anda, now sepatutnya contohnya anda boleh akses apa yang anda buat tadi. Contohnya goda.js tadi, seperti ini contohnya. Blogspot, blog dan anda punya goda.js. Kemudian anda copy skrip seperti ini, buat copy skrip seperti ini. Okey, copykan skrip ni ke dalam website anda seperti saya tunjukkan tadi, dalam body, antara pembuka dan penutup body. Ini ada cara terbaik. Kalau anda tak nak panjang-panjang, ini cara terpendek pun boleh.
Setelah semua itu selesai, sekarang anda boleh test tengok macam mana dia digoda dengan letakkan dominan blok anda di sini dan tekan go. Nanti akan nampak macam dia digoda, dan pastikan anda kena tekan ini untuk aktifkan dia. Okey, itu saja. Terima kasih.